Okay, baik. Mana ni? Start recording please. Hello computer, please start the recording please. Cik tahu mana ada, boleh tekan Boleh lah. tekan lah. Boleh tekan start recording lah. Mana ada mana. Ingatkan boleh pakai Siri. Okay, baik. So, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Maklim ucapkan kepada semua yang terima kasih Maklim ucapkan juga datang hadir pada hari ini. Okay, Maklim ambil dulu kehadiran untuk yang pertama kali ni 76 orang ni. Okay, nanti Maklim ambil lagi. Okay, baik. So, kita mulakan kelas kita dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, baik. So insya-Allah kecilkan, besarkan skrin. Oh, mana ni? Muallim, Ashraf letak kat background dia gambar Muallim. Tahu dia dulu. Muallim yang background Ashraf tu, yang itu Muallim sambung belajar kat luar negara ke? Tak, itu sekolah kat Malaysia cuma dia punya environment dia macam kat luar negara kan. Muallim mana dah dapat background tu nak juga. Download kat Telegram. Bukan download kat Telegram. Oh, okey. Oi, dah bagi tahu semua kat Telegram Yalah, tekan profile mana tekan. Okey, baik. So, hari ni kita sambung tajuk yang sama, cuma kita akan bergerak ke tajuk seterusnya lah dalam unit pembangunan pengawasan dalam mikro pengawal. Okey, baik. Jadi sebelum tu minggu lepas Maklim dah hantar satu tugasan yang mana sebenarnya tugasan tu sepatutnya Maklim hantar 3 minggu lepas, tapi Maklim sempat hantar yang dalam minggu lepas. Tugasan tu untuk dapat explore M-Block dari segi penggunaan event block, sound block dengan apa lagi, sound block, event block dengan motion block okey. Dia ringkas sahaja, antum hanya perlu buat susun coding apa blok tu, kemudian screenshot, ataupun antum juga boleh buat video lah untuk antum siapkan coding tu, antum boleh siap. Tapi paling mudah antum susun, screenshot dan hantar, tu saja. Sebab itu adalah perkara asas yang Maklim nak antum tahu. Jadi untuk hari ni kita nak belajar satu standard pembelajaran ni, maksudnya adalah perkara yang perlu antum dapat daripada pembelajaran pada hari ni. Okey. Hari ni kita sentuh dua standard pembelajaran, iaitu 6.43 dan 6.4.5. Baik, mana 6.4.4 Maklim? Mana 6.4.4? Hari ni lah. Hari ni Maklim tak nak sentuh 6.4.4. Maklim merasakan sebab 6.4.4 tu dia adalah untuk kita susun coding. Tapi bagi Maklim yang biasa buat perkara benda ni, bila kita dah dapat buat carta alih, kita dapat hasilkan satu carta alih, kita tahu macam mana nak buat program tersebut, kita akan sambungkan hardware dulu. Sambungkan hardware ataupun perkakasan dulu sebelum kita buat coding. Sebab bila kita buat coding, kita nak testing kat hardware. Okey. Jadi tak apa, kita sebenarnya boleh je kalau kita nak buat coding dulu, kemudian nak buat hardware pun boleh. Tapi selalu praktis kita buat hardware dulu baru buat coding. Kemudian kita masukkan. Okey, baik. So, pertama hari ni kita nak kriteria kejayaan yang Maklim nak kamu dapat adalah hasilkan carta alih kawalan perkakasan yang mengeluarkan cahaya, bunyi dan pergerakan. Okey. Projek balang keselamatan kita ni
akan menghasilkan perkara inilah. Ya, boleh keluarkan cahaya, boleh berbunyi dan pergerakan. Cahaya tu cahaya apa? Cahaya traffic light lah ya, yang hijau, kuning dengan merah tu. Okey, bunyi tu bunyi apa? Bunyi daripada buzzer yang ada pada Maker Uno tu, ya, mikro pengawal Maker Uno. Kamu takkan dapat buzzer yang besar sebab kat Maker Uno tu sendiri dah ada buzzer. Sebab tu kamu tak nampak buzzer besar, buzzer piezo. Dan yang ketiganya adalah pergerakan. Pergerakan adalah daripada servo motor. Itu yang projek palang pengawal ni. Sebab nanti dah jenam nanti kamu akan belajar macam mana nak buat robot pula, asas robotik. Jadi kamu janganlah buang mikro pengawal kamu ni. Nanti kena beli baru pula masa dah jenam. Boleh, maknanya kamu boleh upgrade projek kamu tu untuk buat robotik pula. Cuma Malik tak tahu silibus darjah 6 macam mana okey, baik. So yang kedua, murid dapat menghasilkan sambungan perkakasan yang mengeluarkan cahaya, bunyi dan pergerakan. Hari ini kita akan buat sambungan lah ya. Mungkin ada yang antum dah buat dan sebagainya. Hari ini Mualim mungkin kita akan buat sama-sama sambungan tersebut. Jadi pastikan ada mikro pengawal bersama kamu lah ya. Jadi 11.10 sampai 11.20 kita akan berbincang tentang Dennis Nazmi call Mualim apa? Dennis Nazmi Dennis. Ya. Angkat call lah. Mualim call Microsoft Teams. Dia hilang. Saya tak nampak. Okey, Mualim call balik. Mualim dah call balik kamu. Mualim dah call kamu kan? Kamu dah ada. Siapa yang call Mualim? Siapa yang call siapa call Telegram Mualim? Aduh. Hantu mak saya yang call. Okey, baik, tak apa. Okey, baik. So, dua perkara ni Okey, mari kita tengok dulu perkara yang pertama. Okey, kalau kamu rujuk pada buku teks kamu, rujuk buku teks kamu muka surat 52 dengan 53. Okey, so pelajaran minggu lepas kita dah tahu tentang feature asas en block 5 dan juga kita pun dah tahu tentang perkakasan yang kita akan gunakan untuk buat projek ni. Okey, jadi untuk hari ni kamu kena tahu catat alih Ini adalah contoh catat alih yang boleh kamu gunakan lah Okey, ingat tak pembelajaran catat alih kita? Sebelum ni kita ada belajar kan? Betul tak buat catat alih? Okey. So kalau antum tengok kat sini catat alih yang ni dia dah menjadi catat alih yang kompleks. Dia dah ada gabungan catat alih yang menggunakan struktur kawalan jujukan, struktur kawalan pilihan, ulangan tak ada kat sini okey. Ada juga struktur kawalan ulangan. Okey. Struktur kawalan ulangan. Okey, baik. So mari kita tengok mari kita tengok catat alih ni. Okey, dan catat alih ni antum kita boleh gunakan untuk projek pagar keselamatan kita lah selagi ini adalah asas bagaimana projek pagar keselamatan kita akan berfungsi. Okey, baik, kita mula. Okey, so ini adalah blok yang asas yang perlu kita letakkan. Mula dengan akhir sekali tamat. Mesti setiap yang mula pasti ada tamat Okey, setiap yang mula pasti ada tamat. Yang itu paling kita kena ingat Okey, baik. Kemudian proses dia lampu LED merah bernyala. Okey. Patutnya menyala. Okey, lampu LED merah menyala. Okey. Bila lampu LED merah menyala, palang akan tutup. Palang akan tutup, palang tutup. Okey. Kemudian switch ditekan. Kalau switch tidak ditekan, dia akan kembalilah. Maksudnya lampu LED merah bernyala, palang tutup, switch ditekan. Masih lagi switch tidak ditekan, dia akan terus menyala warna merah.
Tapi bila kita tekan, switch ditekan. Ya. Lampu LED merah dipadam. Ya, lampu LED hijau menyala. Ya, lampu LED hijau menyala macam traffic light, ya. Cuma traffic light tak ada lah palang keselamatan tu. Kalau ada palang keselamatan tu, orang yang langgar lampu merah mesti langgar, mesti palang keselamatan tu kena baiki banyak kali. Betul tak? Orang yang mabuk. Malaysia kan suka langgar lampu merah kan. Langgar boom, kena perbaiki. Bayangkan berapa banyak kerugian kena buat. Kos yang sangat tinggi. Okey, baik. Kemudian lampu LED hijau menyala. Bila dah merah tutup, hijau menyala, palang terbuka. Okey, kalau kita tengok sini dia ada merah hijau je. Nanti mungkin kita akan buat modifikasi pada carta alih ni untuk letakkan lampu Kuning tak ada warna kuning. Ya. Itu yang mana perasan, ya. Nanti kita akan buat modifikasi pada carta alih ni lah, ya. Sebab tu buku teks ni buku rujukan. Tapi projek yang kita nak gunakan ni mungkin berbeza sedikit sahaja. Tapi masih samalah dia punya proses tu. Kat mana kita nak letak lampu kuning tu, itu nanti kita kena letak. Kita kena tentukan lah. Okey, kita tengok dulu. Lampu LED hijau menyala, palang terbuka. Bila hijau menyala, palang terbuka, pembaz berbunyi. Buzzer berbunyi selama 10 saat. Okey, selama 10 saat. Jika sudah 10 saat, kalau belum lagi 10 saat, dia akan pusing balik. Proses itu akan pusing semula. Untuk melakukan proses yang sekali lagi. Kemudian sudah 10 saat, lampu LED hijau terpadam. Maknanya dia buka palang tu sambil berbunyi zzz. Kalau buka palang keselamatan dia akan bunyi apa? Dia bunyi nyanyi lagu. Ataupun lagu Pedapop tak lagu buat hati. Lagu tu salah. Saja benda salah pula Tak ada maknanya. bunyi pun Malim, dia macam Saya rasa bunyi dia macam kereta api punya palang tu. Sikit dah buka kamera dia. Okey, baik. Lampu LED hijau terpadam. Lepas tu lampu LED merah menyala, palang tertutup, pembaz berhenti bunyi dan tamat. Itu adalah proses sistem yang kita sistem yang kita nak buat, iaitu carta alih untuk projek palang pagar keselamatan. Okey, baik. Cuma nanti kita akan buat modifikasi pada carta alih ni. Okey, tapi sebelum tu, kalau antum ada kit ni, main kita tengok. Okey. Okey, dalam kit ni dia ada tunjukkan satu persatu cara-caranya dan hijau padam. Okey, nanti lampu kuning tu nanti kita kena tengok nak letak kat mana, ataupun tak guna langsung lampu kuning tu. Okey, tapi boleh je nak adjust lampu kuning tu untuk digunakan dalam dalam kita punya projek ni. Okey, baik. Ada soalan tak tentang carta alih ni? Okey, tadi soalan dia tentang lampu LED kuning tadi. Malim. Malim ada soalan. Apa soalan dia, Unais? Tak apalah, bagi diorang dulu lah. Tak. Kamu. Baik. Okey. Kalau lampu kuning tu digunakan untuk apa? Itulah sepatutnya kalau lampu kuning ni, kalau lampu isyarat ni, dia maksud dia bersedia untuk berhenti. Faham? dia bersedia untuk bergerak. Lampu kuning bersedia untuk bergerak ke? Bukan bersedia untuk berhenti ke? Ke macam mana? Nanti dah kalau nak ke lampu hijau dia Malim, kalau lepas merah kuning, merah, kuning kan? Betul tak? Kuning, hijau. hijau. Kalau nak gerak Tapi kalau nak jalan, dia tak akan kuning kan? Dia akan hijau terus kan? Betul tak? Ke ada kuning dulu? dia kuning dulu baru hijau. Kuning kan bersedia. Bersedia untuk bergerak.
Bersedia untuk berhenti, bersedia untuk bergerak. Betul? Macam tu? Betul. Yes. Betul. Okey, nanti kita tengok balik. Okey, nanti korang tengok traffic light, Malim pun tengok Tak, traffic mana light. bukan pasang lah. Pasang YouTube macam mana. Boleh je tengok YouTube kan macam mana lampu tu bergerak. Okey, baik. Mualim. Kata Ali ni sama lah macam susunan blok yang coding tu kan? Dia carta alih ni kita kena ingat kita nak setting kita punya projek tu macam mana. Cuma dalam blok coding tu mungkin perkataan dia akan berubah, ya. Ada beberapa perkataan berubah sebab blok tu kita nak, kalau boleh nak susun blok ni ikut carta alih ni lah, ya. Cuma dari segi dia punya apa nama dia, blok coding tu kita kena ikut daripada fungsi blok tu. Okey. Contoh mungkin kalau dalam M block tu dia punya tu kita when click ke dan sebagainya tu itulah mula dia kan. Itu masuk balik. Okey. Yang ni yang kita fahami, kita nak buat projek macam ni, kita nak bagi tahu kepada orang, okey, projek kita akan berfungsi macam ini, Cuma dalam coding tu mungkin ada dia punya interpretasi coding dia berbeza sedikit. Cuma flow dia sama. Dua-dua akan menghasilkan perkara yang sama. Macam tu. Okey. Cuma bila kita guna M block, mungkin ada perkataan block coding tu mula, kalau kita bagi kita MULA itu mula kan. Untuk kita start lah. Tapi bagi block coding mungkin ada blok yang nama blok untuk mula tu kita kena tengok lah. Kita nak guna blok apa? Blok event apa? Kalau sebelum kita belajar tentang when click kan, betul tak? When click kan? When click apa akan jadi? Tapi kalau yang kita gunakan ni, kita ada push button. Mungkin berbeza sedikit. When click ke dan sebagainya tu nanti kita tengok satu persatu lah tentang coding tu. Okey, baik. So soalan berkaitan ni, okey, Malim tinggalkan soalan kepada antum semua. Macam mana kita nak letak lampu kuning tu kat mana? Lampu LED merah merah dengan apa? LED kuning tu nak letak kat mana? Ya, adakah mula lampu LED merah menyala, lampu kemudian kita tulis lampu LED kuning menyala, palang tutup. Macam tu. Macam tu ke? Kita kena letak blok dekat sini ke? Kat kawasan ni? Sekejap. Rasa-rasa macam mana? Kat mana? Barak ke pulau. Kat mana? Kawasan mana? Jauh daripada ni. Rasa-rasa nak letak kat sini ke? Lagi satu blok. Lampu LED kuning menyala. Tu yang itu tutup mana? Itu Malim tu tutup. Tapi kan kalau macam tu, maksudnya lampu merah dengan kuning menyala lah. Sebab lampu LED merah menyala, kemudian lampu LED kuning menyala, palang tutup. Jadi macam mana? Kuning bersedia ke Malim? Tak, itulah Malim cakap. Malim nak tanya kamu. Kalau katakanlah ada lampu LED ni, Malim tak pakai pen pula lampu LED kuning ni ada kan? Kamu nak letak blok tu kat mana? Blok tu dekat tengah-tengah. Okey, jap. Siapa yang cakap tengah-tengah tu? Okey, kat tengah-tengah sini. Kat mana? Tengah-tengah mana? Cuba sebut sikit. Tengah mana? Tengah. Yang dekat tu mana kan? Tu kat situ. Sini. LED hijau tapi kuning kan. Dekat part kuning lampu Yang LED hijau kuning. putih kuning. Hijau. Lampu LED hijau lampu LED merah dipadam. Lampu LED hijau menyala. Kemudian lampu LED kuning menyala. Betul? Macam tu? Dia menyala dulu barulah lampu LED hijau. Baru palang terbuka. Okey, bila palang terbuka, lampu LED kuning tu masih menyala ke tak? Tak. So nanti kamu kena tulislah, tambah lagi satu kat sini. Lampu LED kuning padam. Padam, kemudian baru pembas berbunyi. Itulah perkara yang kamu kena modifikasi nanti. Okey, nanti kalau ada soalan tentang ni, yang maknanya akan masukkan dalam tu, kamu kena yang ni selesaikan misteri lampu LED kuning ni nak letak kat mana. Okey?
Okay, so kamu dah tahu asas macam mana projek ni akan berfungsi. Alhamdulillah. Ada yang tak faham tak tentang carta alih ni macam mana dia berfungsi? Ada siapa-siapa lagi tak faham tak? Sebab mudah je, sebab bila okey, siapa tu angkat tangan tu? Oh, betul dah turun tangan balik. Okey, ada siapa nak tanya tak tentang carta alih ni lagi? Ada yang tak faham lagi tak? Okey, kalau tak ada, okey, just nak bagi tahu just sebab ada dalam konteks ni kan. Tahukah kamu pencetak 3D ialah satu teknologi terkini boleh mencetak objek 3D. Semua faham tak? Saya tak faham nak buat. Okey. Aisyah Insyirah tak faham nak buat. Tak faham nak buat yang mana Aisyah Insyirah? Cuba cakap. Buka mic sikit. Faham. Tak faham nak buat carta alih ni. Sebelum sebab pembelajaran sebelum ni kita ada buat tentang carta alih. Okey. Carta alih. Okey, tak faham carta alih ni? Apa yang kamu tak faham sebenarnya? Tak buat macam mana? Nak buat macam mana? Okey, pertama kamu kena pastikan ada mula dengan ada akhir. Sama juga macam kehidupan kamu. Ada mula, ada akhir. Kan? Betul tak? Betul? Blok mula. Untuk kamu mula, yang ni kena pastikan ada. Takkanlah tiba-tiba kamu ada lahir tiba-tiba kamu ada kat dunia ni. Pasti ada permulaan dia kan? Betul tak? Sama juga dalam proses carta alih ni. Ada permulaan dan ada pengakhiran. Sebenarnya bila kita buat carta alih ni, dia akan mengajar kita berfikir. Berfikir, bermuhasabah diri. Macam itulah sebenarnya. Okey. So mula. Okey, kita nak buat projek pagar keselamatan. So macam mana kita nak terangkan kepada orang? Macam mana projek kita berfungsi? Okey. Itu kena ada dalam fikiran kita. Macam mana kita nak terang kepada orang? Macam mana projek kita berfungsi? So kita gunakan carta alih. Okey, kita guna carta alih. So pastikan blok mula ni ada. Insyirah. Ya, mana ada soalan ni sebenarnya maknanya dia letakkan ada beberapa soalan sebelum ni kan. Cuma mungkinlah berbeza sikit dia punya ni. Tapi samalah konsep dia. Okey, mula. Kemudian selepas mula apa terjadi? Lampu LED merah menyala. Okey, menyala. Okey, selepas lampu LED merah menyala apa jadi? Palang tutup. Sebab lampu merah tadi menyala, maka palang tutup. Kemudian ini adalah ini diamond ni adalah bentuk blok pilihan. Pilihan ya, maksud dia pilihan. Ya, kalau switch dalam ni kita letak soalan lah. Switch ditekan. Kalau ya, apa jadi seterusnya? Kalau tidak, apa jadi seterusnya? Switch ditekan. Adakah switch ditekan? Tidak. So dia akan pusing balik lah. Proses ni akan pusing balik. LED merah menyala, palang tutup. Switch ditekan. Tidak. Okey, lampu LED merah menyala, palang tutup. Ulang balik semula. Okey. Sampailah switch ditekan. Ya. Okey, barulah kita akan masuk seterusnya. Jika switch ditekan, lampu LED merah dipadam. Lampu LED yang menyala tadi padam. Ya. Kemudian lampu LED hijau menyala. Palang yang tutup tadi terbuka. Ya. Kemudian buzzer berbunyi. Okey, kemudian ada pilihan lagi. Adakah sudah 10 saat? Okey, bila adakah semua proses pembazmi berbunyi sudah 10 saat? Dah 10 saat. Dia dah berlaku kejadian-kejadian ni. Okey, event-event ni dah berlaku ke 10 saat? Jika tidak, dia akan ulang lah. Dia akan ulang balik. Jika ya, maksudnya dah 10 saat. Dah 10 saat, lampu LED hijau yang menyala tadi dia terpadam. Lampu LED yang dipadam tadi dia menyala semula. Kemudian palang yang terbuka tertutup. Buzzer yang berbunyi berhenti bunyi. Dan itulah proses akhir sekali, iaitu tamat. Kecuali kalau kamu ada sistem lain yang kamu nak gabungkan lagi, maka tamat ni tak ada. Okey, sampailah kamu habis sistem kamu tu baru kamu buat tamat. Okey. Okey, tamatlah. Okey. So sebenarnya
ia sebenarnya aplikasi dan grup begitulah. Setiap yang mulia tu ada tamat dan setiap perkara tu ada proses dia. Macam kamu lah. Kamu daripada bayi, daripada bayi. Kemudian tapi kalau kita nak tulis setiap hari yang tu punya proses tu, rasanya tak cukup satu buku kecuali para malaikat yang sentiasa mencatat tu, itu dah kelebihan dia yang Allah SWT berikan daripada kita lahir sampailah kita mati mati bersama Allah. Baik, apa? Aisyah faham tak? Dekat buku ke dekat PowerPoint? Ni kita akan buat kat PowerPoint lah. Tapi tengok macam mana nanti. Kalau kamu tak biasa guna PowerPoint, kamu gunakan buku sahaja pun boleh. Kemudian snap dan ambil gambar. Cuma Maklum tak bagi lagi tugasan ni. Tugasan yang lepas Maklum dah bagi. Tak tahulah ada yang dah siap ke, ada yang tak siap lagi. Okay? Dah siap dah, Maklum. Kalau katakanlah tak mahir PowerPoint, buat atas buku. Dah siap lah Maklum. Ya. Sebab tugasan yang lepas tu sangat mudah. Kamu boleh copy and paste juga sebenarnya. Okay? Cuma copy and paste terpelajar lah. Janganlah copy and paste kamu tak tahu apa yang kamu nak buat tu. Kita tak nak macam tu generation kita ni, generasi kamu ni dah mudah. Di hujung jari senang kata. Setiap ilmu tu ada di hujung jari. Kamu nak cari apa? Informasi. Type je. Cuma kamu kena tahu macam mana nak Google, macam mana nak troubleshoot dan sebagainya. Nak cari perkataan yang tepat untuk soalan tersebut. Okey, sekarang dah 11.30. Maklum harap kamu faham tentang Carta Alif. Kalau tak faham lagi, nampaknya nanti Maklum akan terangkan. Okey, kali ni Carta Alif ada struktur kawalan juga. yang soalan struktur kawalan tu, betul. Yang ada soalan struktur kawalan tu. Kalau Carta Alif untuk projek ni dia ada struktur kawalan, apa yang dia pilihannya? Apa dia pilih? Okey, projek ni dia ada struktur kawalan pilihan. Kalau kamu perasan, ada struktur kawalan pilihan tu. Okey, dia menggunakan struktur kawalan pilihan. Sebab dia dah ke arah kompleksiti. Macam mana cerita hari tu pasal Shopee. Shopee pun banyak pilihan yang boleh kamu buat. Tapi dia akan pastikan orang yang masuk Shopee tu akan belilah barang. Dia punya algoritma tu akan menyebabkan orang akan beli barang. Orang akan tertarik untuk tengok Shopee app Maklum, lagi. Ashraf pun pakai gambar Maklum buat tu muda. Entahlah. Okey, baik, tak apalah. Pakailah. Okey, baik. So, mana nak teruskan dengan kita punya objektif yang kedua, iaitu mari sama-sama kita tengok tu punya key RBT tu. Key RBT tu. Kenapa Muhammad Farish tu kerusi dia yang belajar, bukan dia? Ya ke? Entahlah, Maklum pun tak tahu kenapa kerusi dia yang belajar. Kejap. Mu'alim. Siapa pula yang belajar? Ya, kejap. Maklum tengah adjust kamera ya. Apa Ivy Soft? Mu'alim. Yusuf tu dia pakai background ke apa tu dekat belakang dia tu? Betul-betul lah. Oh ya? Wah. Mu'alim ada Tengah soalan. adjust kamera. Okey, sekejap. Mu'alim ada soalan. Apa soalan dia? Kenapa kalau kat Putrajaya tak ada banyak orang tapi kenapa kat Putrajaya tak ada banyak orang? Macam tak ada kereta banyak kat jalan raya. Ya ke? Macam tak Betul ke? Masa kamu pergi tu dorang masuk rumah kot. Dia tahu Nas pergi Putrajaya, lepas tu dorang semua jom masuk rumah. Tak payah jumpa Unais. Okey macam tu. Okey, tak apa Unais, minta maaf. Tapi Putrajaya pun dia pemadaran dia terancam. Mungkin kamu tak pergi ke kawasan perumahan dia kot. Yang ni sekolah Maklum ni kat Putrajaya lah ni. Betul lah tu. Sekolah Maklum ni kat Putrajaya. Salah satu sekolah asrama penuh kat Putrajaya yang ada lelaki sahaja. Lelaki sahaja sekolah tu. Okey. Okey, baik. So mari kita tengok apa yang ada dalam kit kamu ni.
Okey, nampak tak? Okey, harap kamu ada bersama Jelas, security Mualim. kamu tu. Wah, jelas lah game dia. Mualim yang Nampak. Mualim bagi dalam tu kenapa ada pasir-pasir dengan biji-biji tu? Itu untuk projek 4. Jangan guna lagi. Okey, untuk projek 4. Okey. Okey, siapa yang ada yang ambil kat sekolah tapi tak cukup lagi kit tu, itu tak apa. Nanti Mali akan Mualim ada bagi Mualim ada bagi benda ni kan. Apa nama dia? Benar. Mualim ada bagi Macam peanut lah. Mualim ada bagi hijau kan. Dengan gabut kelapa kan. ya, yang tu jangan guna lagi. Okey, sekarang fokus ni. Dia tak Okey. betul lagi. Okey. So, kamu ada dapat buku manual Sepatutnya bila kamu tengok buku manual ni, kamu dah boleh buat sebenarnya. Okey. Yang Mualim ni, kita nak jumpa ni untuk jawab soalan-soalan kamu dan kita nak cuba buat berdasarkan DSKP dalam RBT. Jadi bila ada cikgu tanya kat sekolah kamu tak masa lepas ni bila cikgu tanya, kamu pembelajaran kamu berdasarkan apa? Berdasarkan DSKP lah. Cuma kita gunakan kit yang boleh synchronize, boleh sync dengan DSKP kita mengikut. Okey, ni Mualim yang dekat dalam tu bukan panel solar kan? Okey, apa panel solar apa? Saya ingat ke dalam tu panel solar. Tak. Okey, Maker Uno kamu ni, okey. Dia berbeza dengan Arduino dari segi dia punya Dia punya board lah. Okey. Sini adalah buzzer dia. Okey, buzzer dia dah ada. Dia dah sediakan buzzer dekat sini. Okey. Okey. Jadi katakan mikro pengawal tu adalah yang ini, yang kecil ni, chip kecil. Ni. Ni. Okey, kecil tu je. Okey, yang lain ni board ni untuk kamu tekan ni. Apa? Aish Shira tanya, Mualim kena ambil kat sekolah ke atau Mualim yang hantar? Yang setakat ni boleh ambil kat sekolah lagi lah. Nanti ambil kat sekolah. Kalau nak ambil sekolah, ambil kat sekolah. Kalau nak hantar macam mana tu? Mualim. Ya. Dekat kotak tu ada tulis nama dan kelas ke? Ada tulis nombor sahaja. Okey, nombor tu kamu kena ambil gambar. Supaya Malin tahu kamu ambil yang mana satu. Okey? Malin tak tulis nama kelas sebab hari tu Malin tulis nama kelas, siap tulis nombor, masing-masing ambil nombor lain. So Malin pun tak dapat detect siapa yang tak ambil lagi. Okey? Sekejap Okey, Maker Uno. Ni nama dia Maker Uno Kalau orang tanya Maker Uno. Saya dah buat. Mualim. Kalau dah buat kan kena ambil gambar kan. Kalau nak buat projek. Kalau nak buat ambil gambar proses-proses gambar sekali kan. Okey, baik. Okey, kamu tengok sini Okey, kat sini dia punya piezo buzzer So sebab tu kita tak ada piezo. Tak ada buzzer piezo dibekalkan. Okey, kemudian dekat bahagian di sini adalah pin IO digital. Apa benda pin IO digital tu Mualim ni tangan Mualim ke? Pin ni lah yang itu tangan Mualim untuk connect dengan kamu punya komponen nanti. Komponen-komponen LED. Mualim, itu tangan Mualim ke? Ya, tangan Mualim lah. Ni live ni, Mualim buat live ni. Mualim bukan buat video, Mualim buat live ni. Tangan robot pula, nanti kan besi pula kalau tumbuk. Okey, baik. Okey, yang bahagian sini adalah pin input Dengar suara apa Mualim yang Mualim buat live tu? Ini pula pin bekalan kuasa. Okey, tempat untuk salurkan kuasa kepada board Maker Uno ni. Kamu perasan tak ada 5V? Itu maksudnya ada volt. 5 volt, 3.3 volt. Ada perasan tak? A0, A1, A2, A3, A4, A5 tu adalah analog input. Okey, tu tak apa. Untuk kalau kamu nak explore lagi, kamu boleh explore, boleh cari tentang apa tu analog input. Okey, apa tu digital IO? Digital IO tu pula Okey, kemudian dekat Mualim sini tengok buat sekarang ni. Ya, tengok. Okey, sambil tu kita buat sekarang. Okey, hari ni sebab kita nak
Okey, katakanlah tak sempat kan? Tak sempat, kamu boleh rujuk pada buku tu untuk pasang saja. Okey, nanti untuk minggu depan kita buat coding pula. Okey, kita buat coding. Okey, yang ini adalah reset button. Okey, reset button. Yang ini pula butang okey, yang ni butang lagi satu ni kita boleh programkan dia. Kita boleh macam contoh when push button ni kita akan boleh buat sesuatu lah pada apa Maker Uno punya apa projek ni. Okey. Okey, baik. So okey, mari kita tengok apa yang boleh kita buat. Okey, apa guna benda ni? Muallim, apa guna pelekat ni? Pelekat ni untuk apa? Okey, pelekat ini untuk memudahkan antum semua Okey, so apa yang perlu antum buat adalah antum cabutlah pelekat ni. Okey, cabut pelekat ni dan pastikan antum lekat di tempat yang betul. Okey, so antum cari GND 1312 tu Okey, tengok mana GND GND pin GND 1312. So kita nak mudahkan kita lekatkan dekat situ. Tengok. Tak nampak lah Muallim. Tak nampak Ni GND. GND 13, 12, 11, 10. Okey. So antum buat apa? Antum lekatkan dekat bahagian sini. Okey. Dan kelebihan dia, kita nak mudah untuk troubleshoot, nanti dia akan LED akan menyala dekat mana yang kita letakkan pin tu. Okey. Arduino tak ada perkara ni. Okey, Arduino tak ada perkara ni, Maker Uno ada. Sebab ia memang direka khas untuk pelajar. Okey, jadi nampak tak mana nak lekatkan tu? Okey, lekatkan benda tu cepat. Siapa yang ada boleh lekatkan sekarang lah. Siapa yang tak ada nanti boleh. Benda tu ada dekat rumah. Saya sekarang dekat sekolah mak saya. Oh ya ke? Tak apa, tak apa. Okey, tak apa. Nanti boleh rujuk balik video ni ataupun kamu rujuk dia buku apa? Buku panduan ni. Muallim, tengok YouTube boleh tak kalau ada YouTube? Boleh YouTube apa? Muallim. YouTube. YouTube. Jelah YouTube. Boleh je. Okey, kemudian Apa nak cari kat YouTube. Nantilah Maknil letak dekat tu pautan YouTube untuk kamu rujuk juga. Muallim Okey. letak kat Okey, kemudian kamu letak pula yang ni pula 7. Okey, apa kegunaan ni? Supaya kamu mudah untuk tahu bila kamu pasang komponen kamu tu nanti, dia akan dipasangkan mengikut pin-pin ni, pin-pin ni untuk berinteraksi dengan Maker Uno punya board ni. Okey, Maker Uno ni kiranya ibarat otak lah. Kalau manusia ada otak kan untuk berfikir. Kat sinilah tempat untuk kita buat pengaturcaraan semuanya dekat sini Okey. Okey, so next adalah kita nak letak pula ni. Okey, tengok. Muallim? Boleh tunjuk je lah mana Muallim letak tu. Susah saya nak nampak. Kamu tengok dulu dia punya perkataan tu. Okey. 3.5 volt GND. So kamu tengok pelekat dia. Okey, tengok pelekat dia balik. Okey. Okey, tengok pelekat dia balik. Kemudian kamu lekatkanlah ikut dia punya apa? Tempat tu. Okey, nanti Mak dia bagi video juga Okey. So seterusnya kita nak letakkan pelekat untuk analog pin. Analog pin. Okey, tengok dulu. A0, Susah lah Muallim buat ni. A1, A0, A1, A2, A3, A4, A5. Okey, analog in. So kamu tengok pula pelekat tu, just kamu lekat. Okey. Okey, dah siap lekat. Samakan ni Muallim. Okey, kemudian kamu sambungkan analog ni. Okey, kamu sambungkan. Ikut je panduan daripada buku tu pun boleh. Okey. Sekejap. Boleh nak download attendance sekejap. Okey.
Okey, ikut saja pada panduan buku yang telah diberikan. Okey, kamu buka Kamu buka buku kamu tu, kamu tengok. Okey, baik. So pertama dia suruh apa? Ceraikan. Okey. Okey, kamu keluarkan je lah. Keluarkan semua. Ingat yang ni kita gunakan yang asal saja. Katakanlah kamu nak buat palang pengawal untuk rumah kamu kan. So nanti kamu buatlah reka bentuk apa? Rumah kamu, kemudian ada palang pengawal. Okey, itu adalah kreativiti kamu. Okey, baik. So dia suruh Malim. di sini. Terbalik. Macam ni keadaan dia. Okey. Okey, kamu perasan tak kat kotak kamu tu ada lubang kan, betul tak? Okey, kamu kena keluarkan lubang tu. Kena tolak je lubang tu. Jangan terlalu besar. Okey. Dah terkoyak dah, tak cantik dah. Jadi kamu kena buat berhati-hati lah. Okey. Kotak tu saya tertip kan. Okey. Just mana bahagian lubang tu kamu keluarkan. Okey. Sebenarnya dia nak bagi benda ni tak perlu pakai gam. Ni Muallim nak bagi bila? Apa benda? Dah ada, tak ambil. Ada yang dah dapat, ada yang tak dapat datang sekolah. Katakanlah tak dapat datang, bagi tahu makcik. Saya dah dapat. Ada yang dah dapat. Okey, sebab ada berapa hari tu makcik suruh komen dekat Ada yang dah koyak lah Muallim buat tu. Dekat lambat komen. Okey. So tak apa, nanti Malim ada sesi penghantaran seterusnya. Cuma sekarang ni Malim tengah sibuk pula. Okey? Okey, siapa yang dekat tu boleh ambil dekat sekolah dekat Dewan B. Okey? Dewan C. Dewan B, mana ada Dewan C? Okey, baik. Ya, ke sekolah dah tambah C pula. Itulah mungkin boleh kot kan. Mana tahu ada Dewan G kan. Sebab bertingkat Tak mana kan. Dewan tu Muallim. Okey, dah buka semua tempat yang lubang-lubang tu. Okey, buka. Okey. Dan juga traffic light ni pun kena buka juga. Okey. So yang depan ni kamu kena keluarkan juga. Tapi ni jangan buang ni palang keselamatan kamu. Kecuali siapa kau ni? Aduh. Diorang ke Muallim ke? Ada orang call Malim pula. Tengah kelas ni tu. Dah tutup. Muallimah ke ataupun Malimah. Hari ni Malim sibuk kot. Muallim ni. Okey, tak apa. Okey. Okey, dah buka semua lubang ni. Ni pastikan jangan buang Kalau buang kamu gantilah dengan batang aiskrim ke apa. Ni palang keselamatan kamu. Ni palang keselamatan kamu. Okey, ganti dengan batang aiskrim pun boleh. Okey. Baik. So sekarang ni kita nak masukkan makeup uno kamu ni. Okey, masukkan makeup uno kamu ni. Okey. Muallim macam susah je. Kamu ni belum apa cakap susah. Inilah ini dah kira senang tau. Kena pakai wayang-wayang Susah tapi Tinggal sini. Adik-adik. Ni dah kira senang tau. Sebab kamu tak perlu solder. Kalau nak yang susah, kamu kena ambil satu persatu ni kamu kena solder. Ambil yang benda panas tu, timah tu kamu kena solder. Itu belum lagi kira jadi ke tak. Yang ni sekurang-kurangnya adalah tahap untuk jadi tu tinggi. Kalau kamu solder sendiri tu, kemungkinan tak jadi tu tinggi juga. Okey, baik. So, pastikan macam ni keadaan dia. Malim, paling keselamatan saya tak nak tercabut. Apa benda yang cabut? Paling Tak ada keselamatan. cabut, kamu kena tolak lagi. Saya takut saya tu rosakkan. Guna jari, jangan guna gunting. Guna jari. Boleh guna jari. Okey, baik. So, masukkan. Anda boleh dah Malim tanpa rosakkan je. Balik saya tak. Okey. Ini nama dia rebate Rebate. Okey, rebate yang kecil ni. Okey. Masukkan je. Okey.
Ke tempat-tempat yang berlubang tu Malim. Yang berlubang ni. Dekat berlubang ni. Sampai ni kelak, bunyi kelak dapat dengar tak bunyi kelak tu? Malim letak kat mana mereka Uno ni tadi? Kena masukkan rebag dulu. Aminul Syakir letak, masukkan rebag dulu. Masukkan rebag dulu kat lubang-lubang tu. Okey? Okey, masukkan rebag kat lubang-lubang dulu. Okey. Okey, baik. Kemudian barulah letakkan Maker Uno. Oi. Alamak, macam mana ni? Dia auto lekat ke? Aduh. Jap. Malim, mereka Uno tu Malim. Rebag tu rupa dia macam mana je saya lupa. Kenapa Malim rasa macam tersilap lah. Sekejap. Oh, benda tu kalau dah cocok dia tak ditanggalkan balik. Benda ni sepatutnya dia kena masuk dulu. Mas. Sorry. Aduh, siapa yang dah buat tu? Malim silap. Mana silap kat sini? Sepatutnya. Okey, katakanlah letak dulu Ada buat. okey, macam ni lah. Kalau kamu ada yang tersilap buat tu, kamu kena guna seletik lah nampaknya. Okey. Tapi siapa yang belum buat tu, pastikan kamu dah letakkan rebag, letakkan Maker Uno dulu. Okey. Kemudian kamu masukkan rebag, pastikan dia melekat kat Maker Uno tu betul. Tapi sebab Malim dah tersilap tadi, jadi jangan ulangi kesilapan Malim. Tapi kalau yang dah tersilap tu juga, letakkanlah apa nama dia? Malim seletik ataupun double side. Just lekatkan je. Okey? Malim rebag tu macam mana rupanya? Saya lupa. Ni yang kecil ni. Okey? So kamu ni tengok Malim tersilap ni. Sebab Malim terlupa macam mana cara dia proses, dia fungsi dia. Okey, bila kita tekan dia akan keluarkan benda ni yang akan menyebabkan ruang tu akan dia akan jadi macam paku lah. Cuma tak bahayalah sebab plastik dia tak mula tak Maker Uno, lepas tu cucuk. Betul. Masukkan Maker Uno dulu, kemudian baru cucuk. Macam Malim buat tadi silap. Minta maaf siapa yang tersilap Dari atas ke dari bawah mana? Malim pun tak perasan benda tu, proses dia. Okey? Malim ingatkan boleh je cucuk dulu baru ni. Tapi sebenarnya silap. Okey, itulah Malim. Apa? Masuk daripada atas ke bawah. Masuk daripada bawah. Okey, sebab apa masuk daripada bawah? Sebab kita nak permukaan bawah tu jadi rata nanti. Okey? Sebab yang ni akan jadi permukaan bawah dia. Dia kalau kita masuk pada atas, nanti dia akan keluar yang hujung ni. Jadi dari segi kemasan tak cantik lah. Okay. Nanti dia macam terangkat. Dia akan terangkat. Jadi sebab itu kita kena buat pada bawah. Pastikan Maker Uno tu betul-betul berada di lubang yang disediakan. Sebab dia memang dah tebuk ikut lubang yang disediakan lah. Dia dah tebuk ikut lubang yang disediakan. Cuma tadi Malim ingatkan bolehlah guna cara tu. Tapi rupanya salah. Okey. So nanti Malim akan gunakan double side seletik sajalah. Okey. Baik. So yang paling penting sekarang ni, okey, kamu nak guna rebag ke, macam Malim tersalah, Malim guna double side seletik. Okey, yang paling penting dia dah melekat dekat situ. Okey, dah melekat dekat situ. Okey, baik. So yang seterusnya, Malim tak letak lagi sebab Malim tak bawa pula double side tu. Okey, yang seterusnya dia kata masukkan switch tekan melalui lubang pada bahagian atas kotak. Ya, okey, mana switch tekan Malim ni? Saya baru je masuk satu rebag. Tak apa, buat. Switch tekan Malim. Okey. Inilah switch tekan switch tekan cuba tekan. Sebab tu nama dia switch tekan. Okey. Dia bukan switch. Okey. Tengok switch tekan sebab tu nama dia switch tekan. Okey. Okey, merah dengan hitam merah dengan hitam wire dia. Okey, biasakan gunakan wire untuk ni merah dengan hitam. Okey. So untuk warna merah
pin nombor 2. Okey. Kamu tengok dekat kamu punya makeup uno kamu tu yang ada tulis nombor 2. Nombor 2. Okey. Nombor 2 kat mana? Okey, kalau kamu perasan, okey, tak apa malah angkat tu. Okey. Nombor 2 yang kat mana? Kat sini kan, ada tak? Alah, kabur. Okey. Tu nombor 2. So dia kata wire merah nombor 2. Cucuk nombor 2. Okey, kalau biasa-biasa kan, kita tak ada kena cucuk-cucuk macam ni. Kita kena patri. Itu lagi susah ni kira dah mudah tu. Kalau kamu cakap susah juga tak tahulah Okey, tak tahulah macam mana sebenarnya benda ni Malim. dah belum? Saya dah tutup dah. Ada hal. Siapa tu? Ada hal tu? Marisa. Okey baik. Terima kasih Marisa join kelas Maklim. Okey, nanti tengok ni video. Okey baik. So pin nombor 2. Yang hitam dekat ground. Ground tahu ground? Hitam dekat ground. Okey, ground tu kat mana? Dekat tengok GND. GND. Pastikan betul-betul cucuk dekat ground. Okey. Faham. Okey. GND. Okey? GND. Okey. Okey, mari kena angkat macam ni kot supaya kamu nampak. Okey? Okey, baik. So, seterusnya kita dah masukkan Sorry Main, saya sibuk buat debate. Dah apa? Malim. Ayah. Benda tu kalau dah tersalah buat, kalau cucuk balik kat bawah ni tak boleh tak masuk dah. Tak masuk dah. Memang rebate ni bila kita dah tekan tu dia akan keluarkan macam dia punya paku lah. Jadi rebate tu dah tak boleh guna dah. Okey? Sebab tu Malim minta maaf banyak. Nanti kamu gunakan double side je. Okey, untuk melekatkan ni Okey, baik. So untuk ground kita dah siap. Malim, rebate kenapa saya punya rebate banyak sangat? Tak apa nanti ada lebih ada lebih Malim pun ada lebih juga. Nanti lebih. Memang tak apa. Kalau ada lebih tu mungkin ada benda lain lagi. So jangan risau. Okey? Maksudnya bolehlah kalau lebih tu kita bolehlah gunakan nanti. Okey, tak apa. Okey, terima kasih kepada Saitron sebab bagi lebih. Okey, baik. So dah siap untuk push button. Okey, baik. Yang kedua adalah servo motor. Okey, ni servo motor kamu ni. Okey, dia servo motor 90 degree. Okey, SG 90. Okey, SG 90. Malim, mana nak cucuk yang button ni? Mana nak cucuk button ni? Malim, maaf tadi ada problem. Tadi ada problem sikit Malim. Sorry. Okey, baik. Tak apa. Okey. So dah masukkan Ya. Syakir nampak dah kan? Okey, baik. So seterusnya kita nak masukkan untuk servo pula. Okey, motor servo yang ni kena masuk dekat push button, kena masuk dekat bahagian atas ni lah sepatutnya kena masukkan dekat balik yang button tadi Malim. Aduh. Okey, masukkan dulu push button tu patutnya. Okey, tak apa. Okey, dia akan jadi macam ni lah. Akan jadi kemudian kamu ni. Okey, pin 2 dengan ground. Okey, pin 2 ground. Okey. Okey, kemudian kita Malim, saya nak masukkan push button macam susah je. Sebab okey, kamu cabut balik push button. Okey, kamu cabut balik, kemudian kamu masukkan dalam push button tu dulu. Kemudian kamu sambungkan balik dengan kamu punya makeup uno tu pula. Okey, cabut, masukkan dulu daripada luar daripada luar. Dah Malim. Masukkan daripada luar, kemudian sambungkan. Okey? Round. Okey? Baru satu orang. Okey, kemudian kita akan buat servo pula servo pun sama. Okey, Malim tengok kat sini dia suruh okey. Servo pun sama. Masukkan dulu.
servo ke atas. Kamu kena ingat kamu punya ni silibus baru abang-abang kamu tak pernah merasa pakai ni waktu sekolah rendah. Korang beruntung lah kiranya. Tak tahulah beruntung ke tak. Ke korang rasa tak beruntung? Beruntung sikit lah. Beruntung kot. Tak nampak macam cantik. Habis pasang ini. Okay, cuba tanya Abang Muaz tu. Hidayat cuba tanya Abang Muaz tu. Korang belajar tak? Hidayat lah. Nama dia Ashraf lah Mu'alim. Hidayat tu nama ayah dia. Allah Akbar, minta maaf Ashraf. Aduh. Mali minta maaf Ashraf. Okey, Hidayat tu nama ayah kamu. Silap minta maaf. Ya Allah, ya Tuhan kau ampuni aku. Takkan ayah dia nak belajar. Okey, baik. Masukkan servo dulu ke atas. Cuma Mali tak pasti mana satu. Yang ni ke atas tu, yang ni ke bawah. Tak apa, nanti kita boleh ubah okey. So yang penting kita dah masukkan. Kemudian kita kena cari wire wire untuk wire sambungan servo. Okey, kamu ada wire ni kan? Kamu ikut saja warna putih, merah, hitam. Cari wire putih, merah, hitam. Yang ni boleh campur wire ni kamu boleh ceraikan. Okey, boleh ceraikan. Okey, cari yang warna merah. Mana nak warna merah? Okey, kamu boleh ceraikan baju tu. Malim, aku dah Jap. Malim silap. Okey, ada wire dia sendiri rupanya. Malim. Itulah sebenarnya. Okey. Itulah Mu'alim tak perasan. Malim tak perasan je ni. Okey. Okey. So kamu klik saja. Malim untuk motor nak letak mana? Motor. Jap. Untuk motor, pastikan warna oranye sambung dengan wire putih. Okey? Malim. Merah sambung dengan warna merah. Yang coklat dia sambung hitam. So kamu klikkan saja. Balik. Nampak? Malim, warna tu bersambung dekat motor. Ya, sambung kat motor. Okey, wire ni sambung kat motor. Okey, dapat tak? Okey, masukkan dulu. Nampak? Malim boleh kan bila Malim dah hantar saya suruh buat projek ni, saya daripada kotak ni saya tukar kepada kotak lain. Boleh. Memang yang itu adalah proses akhir dia nanti. Yang ni kita nak belajar asas dulu. Okey? Okey? Nampak Nak wayar ni, wayar tu dengan wayar ni. Juga wayar tu, wayar tu. Kena cabut balik Bukan lah. wayar ni. Okey, ni oren. Oren sambung dengan wayar putih. Kamu ambil saja dalam bekas LED tu. Memang dah ada dah. Okey? So klikkan. Okey, kamu sambungkan ke pin. Pin 9 5 volt dengan GND. Okey, pin 9. Okey, pin 9 tu kat mana ada dia? Tak nampak. Okey, sorry. Okey, so dia kata warna putih. Yang warna putih ni sambungkan dengan pin 9. Okey, pin 9. Okey, nampak? Nampaklah Mu'alim. Pada saya penting kena Malim. Tak, jangan pening dulu. Kamu sendiri cakap pening. Sabar dulu. Pening. Jangan pening. Teruskan Kamu berusaha. okey? Mungkin sebab kamu susah kot. Sebab dalam kotak tu Okey. Okey, baik. So, sambungkan Kalau buat wayar putih speaker ke lah pin kita senang 9. kan? Okey, sambungkan ke pin 9. Okey. Kemudian warna merah sambungkan ke 5 volt. Okey, kamu tengok 5 volt. Mana 5 volt? Okey, 5 volt. Baca situ 5 volt, cucuk. Okey. Okey, kemudian warna hitam GND. Okey, GND tu dah cukup. Letakkan GND kat sini. Malim, warna kuning dengan warna merah dengan warna hitam tak kau mana tadi Malim? Saya baru faham maksud Malim apa. Okey, kamu buka lah buku manual tu. Okey, buka buku manual juga. Okey. Tengok tak buku resipi tu. Kamu boleh tengok kat situ juga dalam buku manual tu. Okey, ni Malim tunjuk ni. Malim tunjuk lagi.
Aduh. Okey, baik. Okey, dah siap pasang motor servo. Dah siap pasang motor servo. Okey. Dah nampak tak? Okey, 5 volt, wire Maklim merah warna masuk hitam ke kat 5 mana? volt, wire hitam masuk ke JND. Okey. Wire putih dekat 9 pin nombor 9. Ya. Kena lock. PWM. Okey, baik. Maklim, wayar hitam ke mana boleh sebab dia ada GND. Ada orang dah buat. JND. Kat warna hitam tu. Wire hitam memang kat JND saja. Okey? GND. JND ni masih ada ground. Macam aliran arus elektrik, ya kamu kena ingat dia pun ada proses. Macam kat cikgu macam orang tengah bergaduh ini. Dah 24 minit dah ni. Okey, baik. Okey, lagi satu je. Lagi satu je, satu modul lagi. Okey, kita akan pasangkan modul traffic light. Malim nak letak kat mana warna-warnanya? Okey, warna apa? Daripada servo tu. Jangan jerit-jerit, sakit tinggal. Daripada servo tu, okey, tak kamu rasa. tengok. Asal tak rasa. Okey. Warna jingga merah dengan coklat. Jingga dengan wire putih. Okey, jingga dengan wire putih. Okey, merah dengan merah. Coklat dengan hitam. Okey. Bergerak malam ni. Okey, nampak tak? Ni Syakir, oi Syakir. Okey. Itu dah siap. Okey. Kemudian ambil Maklim, yang modul putih traffic kat light. mana? Ada soalan ke? Maklim, yang putih ni kat mana? Dekat mana Maklim? Dekat Uno tu yang putih tu, dekat 9 yang ada ombak tu. Pasal tak 9? Nampak? 9 yang ada ombak. Oh nampak. Lepas tu yang merah. Ada lama ombak tu kan? Yang merah. Okey, baik. So seterusnya kita cuba pasang Maklim, yang modul. merah. Okey, yang merah tu kamu kena ke belakang. Ni. Oh, ke belakang yang satu lagi. Ya, yang 5 volt tu, 5 volt GND. Malim, dia Okey, merah 5 volt. Warna hitam GND, ground. 5 volt. Gerak. Hitam tu kat ground. Okey. Ya warna merah GND. Tapi ada GND 2 Maklim. Pilihlah salah satunya. Malim letak dekat tu je. Rapat-rapat tu. Okey? Pasal wanita dekat 5V, 5 volt. Ya, tepi 5B tu. Oh, okey. Okey, baik. So sekarang ni kita nak pasang traffic light. Okey, traffic light kamu gunalah cari wire yang sama warna supaya kamu tak keliru. Okey. Malim, 5V kat mana? 5B adik, dekat sini dek. Pusing kalau katakan kamu tengok sini pusing Malim, adik. dekat 5V kat Malim. Ya, 5B nampak. 5B GND. Okey, baik. Nampak tu? Okey, kemudian untuk traffic light kamu cari wire yang sama dengan kamu punya modul tu lah. Okey. Okey, tengok dulu modul kamu tu. Okey, ni nama dia traffic light modul kan? Okay. Malim, merah ke mana pula? Merah dekat dekat GND. Astagfirullah. Okey, baik. So yang pertama kamu tengok JND saja, ground saja, gunakan wire warna hitam, ya. JND gunakan wire warna hitam. Silap. Okey, baik. Sebelum tu Maklim nak terangkan kamu. Okey, ini nama dia. Merah kat mana? Okey, ini Maklim nak apa dia? Wire merah kat mana? Wire merah kat mana? Dekat 5 volt dek. Nampak tak tu? 5 volt tu pun warna merah dek. 5 volt tu warna merah. Dia siap warna merah lagi dek. Masukkan warna merah dek. Okey, baik. Terima kasih Syakir bertanya banyak. Okey, baik. So kamu kena tahu wire ni ada male to male. Okey, male to male maksud dia macam ni Dia ada hujung tajam.
Kalau male to female, macam ni. Okay, ni maksud dia male, ni okay, ni female, ini male. Okay, ni nama dia hitam kat mana? male to female wire. Apa dia? Warna hitam kat mana? Warna hitam dekat ground, dek. Dekat ground. Kenapa tak ada warna hitam? Yang lain semua hijau kan? Betul. Okey, baik. So, ambillah yang wire male to female, male to female untuk antum cucukkan dekat modul traffic light antum tu. Okey? Yang tu warna apa? Okey, GND. Okey, ground ni warna hitam. Gunakan wire warna hitam. Boleh cabut ke Malim? Cabut je. Ni kamu punya, cabut je. Okey, baik. Yang kedua, R tu maksud dia red. Okey? R tu maksud dia red. Okey? Kalau H? Okey. So, R tu maksud dia red. Kamu ambil lah wire merah. Wire merah. Kamu cucuk saja. Ikut warna wire tu supaya kamu mudah untuk kamu troubleshoot nanti. Kalau ada masalah kita tahu wire kenapa lampu tak menyala. So kita boleh troubleshoot dengan mudah. Kalau warna kuning, ambillah wire warna kuning. Y itu adalah yellow, Y itu adalah warna. Letakkan Malim. Wayarnya dua ni, mana satu wayar nak guna? Mana satu wire nak guna? Ambil sikit tu. Okey. Ambil saja ikut warna yang diperlukan. Ya, Syakir. Warna yang dekat ni ke warna yang dekat? Ni yang wire banyak-banyak ni. Okey, ambil yang ada hujung tajam. Ni hujung tajam dengan yang tak tajam. Ya. Ambil yang tu. Kemudian pilih warna hitam, hijau, merah, kuning. Okey? Okey, kemudian wire hijau untuk apa tadi Malim? Green, untuk green. Okey, untuk green. Okey, baik. Nampak Ada warna hitam ke? Ada warna hitam. Okey? Ada je warna hitam. Okey, dah. Okey, sambungkan dengan kamu punya modul traffic light berdasarkan warna yang betul. Ya, ground warna hitam, R adalah red, warna merah, Y adalah yellow, warna kuning, green, G adalah green, warna hijau. Okey, so sambungkan. Okey, sambungkan ya. Okey, kemudian dekat papan mikro pengawal kamu tu, kamu kena sambungkanlah. Okey, bukan contoh, memang kena buat pun. Okey. Mari tak lagi contoh. Okey. So yang pertama, ground dekat GND. Nampak tak? Wire hitam dekat yang berwarna hitam. Nampak tak? Perasan tak? Dia punya dia untuk mudahkan kamu. Okey, cucuk saja dekat warna hitam. Okey, kemudian warna merah. Warna merah kat pin 13. Okey, pin 13. Ambil tombok yang tak tajam tu pergi cucuk dekat ni ke yang yang tak tajam cucuk dekat traffic light tu. Cucuk dekat traffic light tu yang tak tajam. Tajam mana boleh cucuk. Warna merah kat mana? Tajam pun cucuk kan Dedek? Tak boleh ya. Okey, baik. Yang warna merah pin 13. Cari pin 13. Okey, dah jumpa 13 dekat sini. Okey. Pin 13. Cucuk warna merah dekat situ, pin 13. Okey, baik. Warna kuning, pin 12. Warna kuning, pin 12. Cucuk pin 12. Okey, cucuk pin 12. Warna hijau, pin 11. Jadi, bila kita susun betul-betul, dia akan mudahkanlah. Okey, pin 11. Tapi serabut Malim wayarnya. Sebab tu dia letak. Okey, memang serabut sebab tu dia letak dalam kotak supaya bila kat luar nanti dia akan nampak cantik saja. Okey? Macam mana nak buat ni? Macam mana nak keluarkan traffic light ni pula? Ni bukan kena tolak ke? Oh, kena tolak guys.
Tapi saya rasa Mualim kena ni kot, kena potong dulu. Jangan potong, no potong. Okey, baik. Saya tak okey, buat macam apa apa lagi, je saya tengok ni. Sekejap. Mualim, Ya. kenapa dekat yang Sekejap. kenapa dekat wayar yang tu, yang apa namanya tu, Nak yang buat. ada yang ada lubang tu, kenapa tak ada warna yellow? Tak ada warna yellow, ada lah adik. Adalah. Ada, cukup. Mana dah Kena check cari. dah. Kalau tak jumpa kena cari kat dalam kotak tu. Kalau tak jumpa cari. Okey, baik. Jaga Malik. Okey, sekejap Dah cak abang. Okey. Dah mana dah jumpa cari dia macam ni lah. Okey, so dia keluarkan macam tu. Nanti sambung je lah balik wire tu. Okey, nanti rebate tu nanti kamu boleh letak balik rebate. Dekat situ. Okey, dekat ground warna hitam. Okey, ground hitam. Red, yellow, red. Banyak ke bawah mana tak nampak? Okey, sorry. Malim, kena cabutkan balik ke? Cabut yang dengan apa? Traffic light tu je. Jangan kamu cabut dekat mikro pengawal tu. Okey, mikro pengawal tu biarkan dia cantum. Yang cabut, kamu cabut dekat traffic light tu. Yang traffic light tu je, traffic light modul tu. Okey, yellow. Okey, green. Malim, tapi yang apa ni? Yang tasbihatnya nak letak kat mana? Dekat sini lah dek. Nanti gunakan rebate. Okey, tarik wire tu, tarik. Saya dah cari, tak jumpa. Kenapa tak jumpa? Okey, tak Malim macam mana kita nak buat? Awak apa tak jumpa tu dek? Saya tak tahu. Saya pada Apa saya pula tak tahu, kamu nak cari warna apa? warna kuning. Okey, kalau tak ada warna kuning, kamu carilah warna yang seakan kuning, yang mendekati kuning, warna jingga. Tapi mana rasa ada lah. Kalau kamu tak jumpa lagi, kamu guna je lah warna jingga. Okey, baik. Sebenarnya wire ni akan memudahkan kita untuk troubleshoot. Dia tak ada kaitan dengan arus ke kan dan sebagainya. Kalau kamu guna warna hijau, dia punya elektrik warna hijau. Betul ke? Kalau kamu guna warna kuning, elektrik dia warna kuning. Ada kaitan tak? Kalau kamu guna wire warna merah, elektrik dia warna merah. Ada kaitan tak? Tak ada. Tak ada kaitan. Semua tu berdasarkan ini sebenarnya warna LED tu. Cuba bayangkan kalau LED ni cerah, kecuali yang ada nama dia LED mana tak ingat nama tu, yang itu dia akan warna ikut berapa arus yang digunakan. Dia bukan berapa wire yang digunakan. Jenis kadar wire yang digunakan. Okey, baik. Saya main masuk je terus semua tak ikut warna. Nanti dia Apa jadi? Yusof Nanti. Yusof boleh cabut je. Dia tak jadi apa-apa. Cuma nanti bila Mani cakap, okey betulkan wire hijau kamu. Nanti kamu pakai wire lain. Tapi kalau kamu dah ada asas, kamu nak guna wire apa gunalah. Tapi secara yang kamu kena tahu, dalam elektrikal ni dia ada format dia juga untuk memudahkan kamu. Dah menyala dah. Ashraf dah menyala. Okey, dah masuk coding ke Ashraf? Malim, Okey, nak tak apa. Sebab tu Mani cakap. Dia advance. Malim. Malik, warna-warna ni nak letak mana? Saya nak live dulu boleh tak? Sebab saya ada hal. Okey, boleh. Okey, boleh leave ya. Siapa-siapa yang nak leave boleh leave. Okey, tangguh majlis dengan surah Al-As dan Al-Kafarah. Lepas ni kamu ada kelas PJK kan? So untuk hari ni sampai sini saja. Malim So nak siapa bagi nak tanya, akan siapa yang boleh leave. Okey. Saya belum siap. Boleh tengok rujukan daripada buku ni. Okey, untuk Malim. sambungan seterusnya. Okey, Malim, boleh nak cakap Itu adalah mana? kata kamu. Okey, sambung sampai habis. Untuk coding kita akan bincangkan minggu depan insya-Allah. Okey. Malim, yang apa tu, tafilat tu nak lekat macam mana? Macam mana? Yang pelekat tu nak lekat macam mana? Yang apa tu
melekat tu. Ya Allah, hari tadi kena ditunjuklah melekat tu. Tak Mualim, tak. Traffic light tu. Traffic light tu. Macam ni lah. Nanti kamu ambil rebate kamu tu. Masukkan rebate ke sini. Oh, ada. Tapi yang ni kamu masukkan daripada atas tau. Rebate tu pastikan yang bulat tu daripada masukkan ke sini. Bukan daripada bawah. Tapi daripada luar ke dalam. Ya. Contoh. Masuk ke atas ke mana? Masuk dari atas ke apa? Masuk daripada atas. Ya. Okey, masuk daripada atas. Malik kena bagi contoh kot. Malik kelas dah tamat ke belum? Boleh tamat. Dah tamat. Kalau ada soalan boleh tanya. Sebab lepas ni kamu ada kelas PJK kan? Malim yang warna ni? Yang warna apa nama ni? Warna traffic light, wayar-wayar traffic light ni nak letak kat mana? Okey. Maksud kamu sambungan ke traffic light ke sambungan ke Makeup Uno? Makeup Uno. Okey. So sambungan ke Makeup Uno. Untuk sambungan ke Makeup Uno, kamu tengok okey, yang pertama warna hijau. Warna hitam. Okey, ground. Ground kamu sambung ke ground. Ni nampak tak hitam ni? Yang hitam masuk ke hitam. Ini wayar merah, kuning, hijau. Ya, merah pin 13, kuning pin 12, hijau pin 11. Nampak tak? Ground 13, 12, 11. Merah, kuning, hijau. Okey? Sebab tu kalau kamu ikut guna guna warna wayar yang sama, dia akan mudahkan kamu lah. Tapi kalau kamu guna warna yang berbeza, kamu akan pening. Maling, groundnya 13, 12, 11, 10, 9, 8 tu dah ada yang isi. Kalau dah ground tu dah isi, ni ground belakang ni silap. Belakang ni ada ground. Masukkan ground yang tak isi lagi. Okey. Ada palang. Saya tengok palang ni ada lubang. Lubang apa ni? Yang nak palang. Mana? Palang ada lubang. Yang ni? Yang palang tu. Saya nampak yang dibuat tu ada lubang. Bukan lubang, diletak apa tu kat sini. Kalau tutup dah tak ada dek. Dah tak nampak dah. Kalau tutup tak nampak dah. Kan? Tapi palang tu nak letak macam mana Malim? Palang tu nanti letak kat sini dek. Letak kat sini dek. Dah miang kau lah. Untuk warna ground dah. Warna Tapi kita nak letak apa kat situ Malim? warna merah. Warna Malim. Nanti ada, letak apa kat situ. Nanti kamu kena ni pasang skru ni kat servo tu. Servo tu ada kena pasang skru. Nanti buatlah sendiri. Malim, warna merah nak letak kat mana? Warna merah letak kat pin 13 dek. Pin 13. Pink. Ni 13. Bang Malim kena tepuk ke bendanya? Bang Malim nak kena tepuk ke palangnya? Palang tu kena buka lah. Tolak je kena jadi. Tak. Yang palang tu nak kena lubang tu. Saya tengok macam kena tepuk. Cuma ada biru 13. Mana ada pink 13. Yang palang ni tak perlu tebuk pun. Kamu letakkan double side kat belakang ni pun dah Letak double side kat belakang ni pun dah Malim, cuma ada biru 13 je. Mana ada pink 13. Pin 13? Adalah dek pin 13. Ni pin 13 dek. Nampak nombor 13, 12, 11. Nampak? Nampak tak? Malim, kau apa habis kelas? Dah, boleh keluar kelas. Siapa nak keluar kelas boleh keluar kelas. Kecuali kalau ada nak tanya soalan. Malim terima kasih Malim. Sama-sama. Okey. Terima kasih tau datang kelas Malim. Terima kasih. Malim. Malim. Malim, saya ada Bye. saya tak sebut. Bye Malim. Terima kasih. Okey. Malim. Kat saya cuma ada biru 13. Tak ada pun pink 13. Ada 13. Ada lah kat situ 13. Cuba tengok betul-betul.
Zakir? 1 TX ke? 1, 3 tu 13 lah adik. Oh, Kamu saya tersilap. Kamu sebut apa Malim. nombor 1, 3 tu? Malim, Malim. Apa dia? Okey. Yang saya tengok saya jumpa dia je, saya pusing. Lepas tu saya nak apa ni, nak letak dia punya palangnya macam mana? Nak tertentu. Malam tu. Warna kuning mana pula? Apa dia? Warna kuning tak kat mana pula? Oh, warna kuning letak dekat pin 12 dik, pin 12. Warna hijau dekat pin 11. Okey, letak dekat-dekat. Okey? Kat mana tadi? Pin okey, merah pin 13, kuning pin 12, hijau pin 11. Hadif cakap nak letak palang tu kat mana? Okey, Hadif boleh Saya semakin apa yang Wali cakap. Sebur tu. Okey, dia ada benda ni. Apa benda tak nak benda Wali tak ingat. Yang itu ke yang Malim? Yang palang saya guna tu, saya guna tu. Guna? Saya letak. Okey, letak situ. Okey, dekat situ kemudian nanti letaklah double side ke apa kan. Okey, yang ni kena letak skru lah. Nanti ada skru tu, kena skrukan. Letak double side, nanti dia akan naik lah. Okey, Kuning tak ada. okey, yang ni asal je tau. Yang ni asal je. Okey, tapi Kuning tak mana? apa? Kuning tak mana? Kuning letak mana? Kuning tadi mana dah cakap dah. Kuning letak dekat nombor 12 dik. Nombor 12. 12 yang mana? Pink ke? Hijau ke? Pin 12 dik. Pin 12. Tengok ni. Okey. Okey. Malim Okey, nak. dah. Nanti nak skru ni takkan nak tembus dekat dia punya kotak. Tak ada punya apa ni palangnya. Kan orang tu suruh skru. Mana yang sebelah merah tu ke? Okey, baik. Soalan kamu tu okey macam ni contoh. Okey, baik. Apa yang kita buat ni asas tau. Maksudnya lepas ni kalau kamu nak modify sistem ni, maksudnya kamu nak buat guna kotak lain, boleh. Faham tak? Kamu nak buang kotak ni pun boleh. Ni asas. Katakanlah kawan kita tu tak ada idea langsung nak buat palang keselamatan. So bila ada benda ni, dia buatlah yang asas tu sekurang-kurangnya. Kawan kita dapat pengetahuan asas macam mana nak buat palang keselamatan menggunakan makeup Uno. Malim, yang pin 13 tu yang dekat-dekat warna merah tu ya? Ya, pin 13 warna merah. Okay. Dah Malim. Okey, baik. Warna hijau? Hijau pin 11. Pin 11. Pink 11. Pin 11. 13, 12, 11. Ikut je urutan tu. Tak pergi mana pun. 11. Saya cuma ada warna biru je yang 13, 12, 11. Kenapa kamu pakai warna biru? Sejak bila Malik ajar pakai warna biru? Itu kepala pada kamu. Kamu rasa, kamu tengoklah kamu pasang tu macam mana. Kalau kamu warna kuning, kamu hijau tu kamu pakai warna biru, maka pin 11 tu warna biru lah. Faham tak? Okey. Malim. Dah 12 Saya dah tebuk dah ni, tapi macam tu ya Malim. Kita tebuk benda ni, apa ni? Apa nama itu palang dulu kita masukkan ke biarkan je. Macam mana aku tebuk? Dan tebuk palang ni yang bukan betul kalau kita tebuk. Kalau kamu nak tebuk boleh juga, tapi kalau kamu just nak lekat boleh. Lekatkan pelekat dekat sini, letak di atas dia. Nanti pelekat yang tu ke Malim? Yang cuba dah cukup dah. Letak gam boleh Malim? Ya, letak gam pun boleh. Itu pula mereka aktiviti kamu. Okey? Okey, baik. Itu saja kot. Lepas ni kamu ada kena lain lagi. Siap dah okay. saya pasang ni.
Yusof nak tanya apa? Okey, tak apa. Siapa nak tanya soalan stay dulu, tak apa. Nanti masuk kelas PJK. Okey. Tanya soalan cepat. Wali nak letak mana? Wali Okey, Yusof. nak letak lampu lalu lintas ni. Nanti cabut. Kamu kena cabut dulu. Masukkan wire ke dalam ni. Masukkan wire ke dalam lubang ni. Daripada bawah tu masukkan wire ke dalam lubang. Macam ni. Kamu cabut dulu. Okey. Cabut dulu. Kemudian kamu masukkan wire ke dalam lubang ni. Masukkan wire ke dalam lubang ni. Okey. Masukkan wire ke dalam lubang ni. Okey. Kemudian sambung. Hitam masukkan hitam. Ya. Hitam masuk hitam, kuning masuk kuning, merah masuk merah, merah huruf R, betul. Yellow, kuning, green, hijau. Okey. Baik. Itu saja sebenarnya Syakir. Kalau kamu betul-betul ikut warna dia. Kalau kamu tak ikut betul warna dia, kamulah yang rumit sikit. Malin dah ajar secara mudah, kamu buat betul dia yang susah. Macam tu lah kita ni. Okay. Balik. Baik, dah 12.30. Okey, Malik kena leave kamu sebab kamu kena masuk kelas lain. Tapi boleh je tanya Malik nanti Okey, baik. Itu saja pada Malik. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okey, minggu depan kita jumpa tau. Okey, jumpa lagi insya-Allah. Okey, minggu depan jadi kira kamu kena buat penyambungan ni lah. Okey, penyambungan. Hari ni kita dah dapat buat penyambungan catat alif. Okey, itu sahaja daripada Malik. Okey, dah kena masuk ke dalam PJK kan? Okey, siapa yang tak ambil lagi kit boleh ambil dekat Dewan B. Ambil kit projek 3 saja. Dalam kotak ke? Malik tak dalam kotak. Lepas tu nanti ambil gambar, hantar dekat channel Telegram RBT, cakap gambar ayah macam tu Mana ada bagi arahan tu juga sebenarnya. Malim, saya mau catat alim bagi tu saya tak faham. Apa benda yang tak faham? Catat alim saya mau bagi tu. Tak faham? Kiranya yang sebelum ni pun tak faham juga lah. Nanti kita bincang chat dengan Malim chat personal. Walim. Okay. Walim. Nanti bila kita minggu depan lah kan kita nak mula pengatur syaraan. Lepas tu? Nanti bila kita nak sambungkan kita punya Maker Uno ni dengan komputer, kita kena pakai wayar ni lah kan? Betul, pakai wayar tu Yusof, betul. Betul. Okey, saya masuk dulu. Okey, baik. Okey, terima kasih semua. Ais Isyira nanti PM Malim, chat Malim kat Microsoft chat nanti Malim insya-Allah Malim cuba jawab lah kalau kamu tak faham macam mana. Okey, baik. Okey. Semua boleh leave. Okey. Malim tutup meeting. Stop recording.